Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Perbincangan kita yang lepas rasanya sampai ke muka surat 33, 34. Di atasnya Abu Isa yang Imam Tirmidzi berkata, kita masih lagi bincang tentang hadis yang kedua di dalam Jami' Tirmidzi. Selepas Imam Tirmidzi mengemukakan hadisnya, dia membuat komentar dengan katanya, muka surat 33 ya, hadis Malik daripada Suhail daripada ayahnya daripada Abi Hurairah ini adalah hadis hasan sahih. Kita tengah bincang itu baru ni berhenti di tengah jalan. Jadi apa maksud Imam Tirmidzi kata hasan sahih selepas dia mengemukakan sesuatu hadis? Baru ini kita telah bincangkan yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua yaitu sesetengah ulama mengatakan, ini apa kita bincang tentang hadis itu, pengajaran hadis itu sudah berlalu. Kita sekarang ini nak bincang tentang keistimewaan Tirmidzi ataupun komentar yang dibuat oleh Imam Tirmidzi terhadap hadis dengan sanadnya yang telah dikemukakan sebelum ini. Kalau kita bertemu di dalam Sunan Tirmidzi ataupun Jami' Tirmidzi ini, di akhir hadisnya dia kata hadis ini hasan sahih, maka apa maksudnya? Sebelum ini kita telah bincangkan pendapat yang mengatakan hasan sahih itu sebenarnya ada dibuang di celahnya, di tengahnya satu harf ataf, kata penghubung. Mungkin diandaikan waw. Hasan sahih maksudnya hasan wa sahih, hasan dan sahih. Satu. Yang keduanya diandaikan aw di antara hasan dan sahih, hasan aw sahih. Maksudnya hasan atau sahih. Itu yang pertama ya. Saya ulas sekali lagi secara ringkas. Itu yang pertama. Itu pendapat yang dikemukakan oleh Hafiz Ibn Hajar di dalam kitabnya Nukhbatul Fikr. Yang keduanya pendapat Ibnu Katsir. Dia kata ini satu istilah Imam Tirmidzi, hasan sahih. Kata dia sahih ada maknanya yang sendiri, hasan ada maknanya yang tersendiri, seperti yang kita sudah maklumi. Hasan sahih, Imam Tirmidzi cuba perkenalkan satu istilah baru, yaitu hadis ini maksudnya di bawah daripada sahih, tapi di atas daripada hasan. Ataupun hadis ini adalah gabungan di antara sahih dan hasan. Sahih ada maknanya yang sendiri, hasan ada maknanya yang tersendiri. Hasan sahih dia ada maknanya lain. Itu yang cuba diperkenalkan oleh Imam Tirmidzi. Saya buat contoh dahulu. Kalau kita kata manis, ada maknanya yang tersendiri. Masam ada maknanya yang tersendiri. Tapi bila kita kata masam manis, dia makna lain. Jadi hasan sahih ini macam masam manis lah. Masam manis, bukan manis saja, bukan masam saja, tidak.
tapi masam hadis. Itu maksud Imam Tirmidzi mengikut pendapatnya. Kemudian rasanya yang ketiga tu kita tak bicara lagi atau sudah bicara? Yang ketiga belum lagi. Yang ketiganya ada pula pendapat yang lain. Jadi sini saya kemukakan 8 pendapat tentang apakah maksud Imam Tirmidzi apabila dia kata begitu. Sebab Imam Tirmidzi sendiri tak kata dengan jelas maksud dia begini. Dia buat istilah baru, dia biarkan kepada orang untuk memutuskan sendiri. Adapun dia tak sebut dengan jelas maksud saya begini apabila saya kata begini. Kalau dia kata begitu senang, tidak didapati dalam mana-mana kitab Imam Tirmidzi yang lain atau dalam kitab ni dinyatakan maksudnya tu. Tak ada. Cuma dia serah kepada orang yang membaca kitab ni. Maka disitulah menyebabkan jadi perbezaan pendapat di antara ulama-ulama. Yang ketiganya, ada ulama yang berpandangan maksud hasan di dalam istilah Imam Tirmidzi adalah hasan lidzati, dan sahih pula adalah sahih li ghairi. Bila Imam Tirmidzi kata hasan sahih, maksudnya hadis ini bertaraf hasan lidzati, dan dari sudut yang lain dia bertaraf sahih li ghairi. Bukan sahih lidzati, tapi sahih li ghairi. Ia tidak akan menjadi sahih lidzati kerana terdapat perawi yang tidak memenuhi syarat sahih lidzati, iaitu sempurna dhabtnya. Sebelum ini kita sudah bincang tammud dhabt. Syarat untuk hadis sahih perawinya mestilah tammud dhabt, sempurna dhabtnya. Kalau ingatannya itu sempurna, yakni dia ingat hadis itu dengan baik. Kalau catatannya pun sempurna, tidak terkeliru, tidak mengelirukan. Dia tak sampai ke peringkat itu. Sebab itu Imam Tirmidzi kata hasan sahih. Dia tidak mengisyaratkan kepada sahih itu memang sahih, tapi sahih li ghairi, bukan sahih li dzati. Yang sahih di peringkat yang paling tinggi, bukan begitu. Tapi kalau di peringkat hasan, dia sudah mencapai hasan li dzati, bukan hasan li ghairi, tapi hasan li dzati. Namun kedudukan dan kekuatan hadis tersebut telah meningkat selari dengan jumlah sanad yang dimilikinya. Bersandarkan kepada kekuatan sanad yang banyak, dan ada pula antaranya bertaraf sahih, tidak salah jika ia disebutkan sebagai sahih li ghairi, walaupun jika ia berdiri dengan sendiri, kedudukannya hanyalah hasan sahaja. Jadi hasan li dzati. Kalau kita tengok kepada riwayat itu sahaja, nescaya kita akan kata sanad dia tu, berdasarkan sanadnya, ini hadis ini bertaraf hasan li dzati. Tapi bila kita tengok kepada sanad-sanad bagi hadis ini yang lain, yang Imam Tirmidzi tidak kemukakan di sini, maka ada di antaranya yang bertaraf sahih. Yang ini tidak bertaraf sahih, hasan li dzati saja. Tapi melihat kepada sanad yang lain, ada untuk hadis ini yang sahih, maka hadis ini boleh kita katakan hadis sahih li ghairi. Yang sebenarnya hakikatnya ia sendiri secara tersendiri, secara berasingan hanyalah hasan li dzati. Tapi bila diambil kira sanad yang lain yang sahih li ghairi, tapi sanad itu bukan ada di sini. Sanad itu yang lain, sanad yang lain. Mereka berpendapat Imam Tirmidzi tidak menyebut dengan lengkap semata-mata untuk meringkaskan istilahnya atau kitabnya ini. Kenapa dia tak kata hadis ini hasan li dzati wa sahihun li ghairi? Kenapa dia tak kata begitu? Kalau dia kata begitu jelas. Tapi dia tak kata begitu. Sebab apa? Kata mereka ini tujuannya ialah untuk meringkaskan istilahnya.
hasan, sahih. Dia tak maksud sebenarnya hasan dia dah dan sahih diri. Dia tak kata begitu untuk engkau. Kita kena faham sendirilah. Yang keempat, Ibnu Daqiq al-Aid berpendapat hasan dan sahih yang digabungkan oleh Tirmidzi sebenarnya bukanlah dua bahagian yang berlainan. Ia hanya menyatakan kedudukan sesuatu hadis itu berada pada tarafnya yang paling tinggi dan paling rendah. Artinya kalau sesuatu hadis itu tidak dhaif, maka ia hasan. Dan kalau ia memenuhi syarat-syarat hadis paling tinggi, maka ia adalah hadis sahih. Jadi hadis itu kalau tidak dhaif, hasan. Itu peringkatnya yang paling rendah. Kalau peringkatnya yang paling tinggi, sahih. Jadi hasan sahih ini dia ada kedua-dua peringkat itu. Jadi itu Imam Tirmidzi maksudkan. Pendapat Ibnu Daqiq al-Aid ini mungkin boleh diterima jika Imam Tirmidzi memang memakai istilah seperti itu. Tetapi tidak pula diketahui beliau memakai istilah itu atau memperkenalkannya. Sekiranya diambil kira istilah yang umum dipakai di kalangan ulama hadis, nescaya pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Daqiq al-Aid itu akan tertolak terus. Dan kalau kita kata hadis sahih, sahih lah. Macam mana nak jadi hasan pula? Kalau kita kata hasan, hasan lah. Dia tak akan jadi sahih. Mengikut istilah ulama-ulama hadis yang lain kebanyakannya. Macam mana pula macam ini? Ini pendapat dia sebab tak ada sebelum dia orang guna ini. Tak ada sebelum Imam Tirmidzi orang yang guna macam ini istilah campur-campur. Walaupun baru dimulakan oleh Imam Tirmidzi, tapi orang terima dengan baik. Orang tak tuduh dia, orang tak kecam dia, orang tak serang dia. Sebab apa? Sebab orang tak tahu dia. Orang tak tahu siapa dia. Jadi kita lah kena pandai-pandai. Nak kata dia ni tak betul, tersalah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia mesti ada maksud. Orang-orang dulu memang begitu. Kalau orang sekarang ni buku-buku dia nak jelas, nak terang, nak mudah. Orang dulu semakin kitab tu ibaratnya payah, susah nak faham, semakin tinggi nilai. Jadi sehingga bukan semua orang yang boleh faham. Itu makin tinggi nilai. Kalau budak-budak mau faham, jadi tak ada beza budak-budak dengan orang tua. Tak ada beza. Jadi tak ada nilai bagi mereka. Dengan sebab itu, nak memahami kitab-kitab ni, dia kena banyak ilmu yang lain. Kalau tidak, tak boleh faham. Tersalah boleh jadi. Besar kemungkinan, banyak sangatlah kita akan tersalah kalau kita tak cukup persediaan. Jadi persediaan itu dipanggil ilmu alat. Ilmu alat itu yang asas. Selain daripada ilmu alat, ilmu-ilmu lain, tafsir, apa-apa lagi, fiqh, semua tu kena mendalam. Kalau tidak, tak faham. Usul fiqhnya, usul hadisnya, usul tafsirnya, semua tu kena dalam kepala, baru boleh baca. Kalau tidak, tak faham. Dan tak faham itu menunjukkan ada nilai kita. Hanya difaham oleh orang tertentu saja. Dia begitu cara penulisan kitab dah. Berbeza dengan sekarang. Masing-masing cara lah. Ada maksud dia yang tersendiri. Maksud dia yang tersendiri. Tak boleh kita kata menandalkan satu sama lain, tak boleh. Yang ini pun ada kelebihan dia, yang itu pun ada kelebihan dia. Kalau kita cuba gabungkan kedua-duanya dan cuba memahami kelebihan masing-masing, jadi kita boleh pakai semua. Yang kelima, menurut Badruddin Az-Zarkashi, hasan dan sahih yang digabungkan oleh Imam Tirmidzi itu dipakainya sebagai dua perkataan yang sama artinya. Perkataan hasan dalam keadaan itu bersinonim dengan perkataan sahih. Dengan kata lain, nisbah
di antara dua perkataan itu adalah nisbah taraduf. Pendapat Az-Zarkashi itu dibantah oleh muhaddithin kerana kata mereka, bukankah ada ketikanya Imam Tirmidzi hanya menghukum hasan sahaja terhadap sesuatu hadis, dan ada ketikanya pula beliau hanya menghukum sahih sahaja. Kalau dua perkataan itu memang mutaradif, yakni bersinonim, kenapa Tirmidzi mengasing-asingkan dan memisahkan begitu? Itu kata mereka. Jadi ini Badruddin Zarkashi ini seorang yang hebat juga. Dia kata Tirmidzi guna ni untuk kita kata menguatkan saja, lebih menjelaskan, kita kata. Seperti haiwan binatang. Haiwan binatang. Jadi apa beza haiwan dan binatang? Kalau bagi kita dalam bahasa Melayu ini, walaupun dia ambil daripada bahasa Arab haiwan itu, tapi maksudnya binatang kan. Tapi dalam bahasa Arab haiwan itu belum tentu lagi binatang. Haiwan itu maknanya lebih luas. Yang tidak mutaradif, tidak mutaradif kalau dalam penggunaan bahasa Arab, tetapi nisbahnya dipanggil nisbah umum khusus mutlak. Itu istilah mantik. Istilah mantiknya umum khusus mutlak. Sebab manusia pun binatang, kucing pun binatang, lembu pun binatang. Binatang lebih umum, lebih umum daripada yang di bawah-bawah. Manusia pun binatang, lembu pun binatang juga. Setiap manusia adalah binatang, tetapi tidak setiap binatang itu manusia. Ini dipanggil nisbah taraduf. Kalau mengambil ke bahasa Arab, maka nisbah maknanya hubungan perkataan itu dari segi maknanya orang panggil nisbah umum khusus mutlak. Tapi kalau penggunaan haiwan yang juga asalnya bahasa Arab, setelah dibawa ke Melayu, mana dia sama dengan binatang. Kita kata pejabat haiwan, doktor haiwan. Doktor haiwan itu tak masuk doktor manusia, haiwan sajalah. Jadi haiwan itu dengan makna binatang kan, dengan makna binatang sahaja kalau bahasa Melayu. Itu dikatakan nisbah taraduf. Nisbah taraduf. Sama, betul-betul sama. Betul-betul sama. Kalau onde-onde, tahu onde-onde dengan buah Melaka, sama. Onde-onde dengan buah Melaka sama. Ada lagi nama lain yang betul-betul sama. Itu nisbah taraduf. Jadi sebut onde-onde dan sebut juga apa buah Melaka itu untuk lebih jelas saja. Kepada yang tak faham onde-onde, dia faham buah Melaka. Kepada yang tak faham buah Melaka, dia faham onde-onde. Jadi dia akan faham benda. Itu tujuan yang disebut kedua-dua. Jadi dia kata ini Imam Tirmidzi pun itu maksudnya. Padahal yang sebenarnya hasan dan sahih itu baginya sama saja. Sama. Ini sebab Imam Tirmidzi buat berbeza daripada orang lain lah. Jadi dia cuba memecahkan kebuntuan itu, masalah. Kalau tidak, nescaya Imam Tirmidzi jadi pakai seperti orang lain. Kalau pakai seperti orang lain, sebut satu saja sudah. Kenapa sebut dua? Tapi ramai orang tak setuju lah. Dia kata begini, ini maksud Imam Tirmidzi. Ramai orang tak setuju. Sebab apa? Ada ketikanya Imam Tirmidzi sebut hadis ini hasan. Hasan. Dan kalau hasan dengan sahih itu sinonim, sama, sebutlah begitu sentiasa. Tapi dia tidak begitu. Ada kalanya dia sebut sahih sahaja, dia tak sebut hasan. Kenapa pula? Apa makna? Macam di sini dia sebut hasan sahaja. Jadi kalau sama saja, kenapa buat jadi bercelaru saja? Lebih baik lagi guna seperti orang lain, satu istilah yang tetap. Yang keenam, Ibnu Salah berpendapat ia mengisyaratkan kepada dua sanad yang berbeza bagi sesuatu hadis yang dihukum begitu oleh Tirmidzi, dan taraf keduanya pula tidak sama. Tapi bagaimana dengan hadis yang dikatakan Tirmidzi, hadza hadithun la na'rifuhu illa min hadzal wajh,
bermaksud ini adalah suatu hadis yang kami tidak ketahui melainkan melalui saluran riwayat ini. Dalam keadaan berkata begitu pun, bagaimana Imam Tirmidzi masih berkata hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Bagaimana? Dalam keadaan itu tidak ada pun dua sanad yang berbeza bagi hadis berkenaan. Jadi ini mustalah. Sebenarnya bila Imam Tirmidzi kata hadis ini hasan sahih, dia nak isyaratkan kepada hadis ini ada dua sanad. Dia kemukakan mungkin satu. Yang satu tu mungkin bertaraf hasan. Kalau yang dia kemukakan itu bertaraf hasan, maksud dia kata sahih itu isyarat kepada saluran riwayat yang lain bagi hadis yang itu sahih diisyarat. Kalau yang dia maksudkan, yang dia kemukakan itu bertaraf sahih, maka hasan yang dia sebut itu merujuk kepada yang diisyaratkan, yang tidak dikemukakan. Tapi hadis ini adalah bertaraf itu. Itu maksudnya. Semuanya orang muskil pula. Kenapa? Kadang-kadang Imam Tirmidzi kata macam ni, hadza hadithun la na'rifu illa min hadzal wajh. Hadis ini kita tidak ketahui melainkan melalui saluran riwayat ini. Maknanya satu. Kalau satu tu hasan saja. Kenapa dia sebut sahih? Kalau yang satu yang dia kemukakan itu sahih, dia sebut sajalah sahih. Kenapa dia kemukakan hasan pula? Sedangkan hanya ada satu saja saluran sanadnya, bukan banyak. Kalau ada dua, patutlah yang satunya bertaraf hasan, yang satu lagi bertaraf sahih. Betul lah seperti kata Ibnu Salah itu. Mungkin tepat untuk setengah-setengah hadis, tapi setengah-setengah hadis itu tidak tepat. Tak ada. Dia sendiri yang kata tak ada saluran lain. Saluran sanadnya ini saja. Jadi kalau yang ini itu hasan, macam mana dia kata sahih? Itu mesti. Jadi jawapan Ibnu Salah itu pun tak memuaskan 100% juga, tak menyelesaikan masalah itu. Yang ketujuh, Maulana Muhammad Musa Khan Ar-Ruhani Al-Bazi berpendapat dengan menghukum sesuatu hadis begitu, Imam Tirmidzi mungkin hendak menyatakan hadis berkenaan daripada segi sanadnya adalah sahih, sementara daripada segi matannya pula hanya hasan atau sebaliknya. Dia kata begitu. Ini orang hebat ni di Pakistan. Maulana Musa ni memang hebat. Dia ilmu ada berbeza daripada orang lain. Sebab dia kalau ilmu falak moden, ilmu falak lama, dia memang hebat. Dia memang tulis kitab banyak yang dipakai jadi sukatan pengajian ilmu falak di sana. Dia selain daripada dia ni alim dalam tafsir, hadis atau memang banyaklah kitab-kitab yang dia tulis hebat. Salah seorang yang luar biasa, dan dianggap oleh orang ramai sebagai salah seorang aulia. Dia pun ada murid dia. Ini saya dapat daripada PDF Syarah Tirmidzi murid dia yang tidak lengkap dalam kitab tu lagi sebut dulu. Saya ambil. Dia kata Imam Tirmidzi nak isyarat kepada, kan dia ada dua bahagian hadis ini, satu matan, satu lagi sanad. Boleh jadi bila dia kata hasan sahih itu, dia nak mengisyaratkan kepada hadis ini sanadnya bertaraf hasan, tetapi matannya bertaraf sahih. Macam mana? Matannya bertaraf sahih. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok berdasarkan saluran riwayat yang lain, sanadnya sahih. Matannya itu macam ni, betul-betul macam ni. Tapi dikatakan Imam Tirmidzi kata hasan itu melihat kepada sanad. Tapi matan itu sendiri kalau kita cari ada yang sanadnya sahih. Tapi yang Imam Tirmidzi kemukakan bukan sahih, sanadnya hasan saja. Matan dia sahih. Atau sebaliknya, yang Imam Tirmidzi mengisyaratkan kepada sanadnya sahih, tapi matannya tidak sahih, tidak setinggi, hanya bertaraf hasan saja. Hanya bertaraf hasan saja.
kita nak tahu macam mana ini bertaraf sahih atau bertaraf hasan, kena tengok lah. Kena tengok hakikat mata dia. Hakikat mata dia. Mungkin juga beliau bermaksud, ini maksud yang kedua, mungkin juga beliau bermaksud menyatakan hadis berkenaan menurut ulama-ulama hadis yang lain bertaraf hasan. Tetapi menurut beliau sendiri ia bertaraf sahih atau sebaliknya. Boleh jadi juga dia maksud itu. Ini orang yang sama kata. Boleh jadi juga Imam Tirmidzi nak cerita yang dia kata hasan sahih itu hasan bagi saya hadis. Bagi orang lain sahih. Atau sebaliknya, bagi orang lain hasan hadis ini. Bagi saya tidak hasan sahih. Mungkin Imam Tirmidzi bermaksud begitu. Tapi mungkin saja dia tidak kata memang Imam Tirmidzi maksud itu. Dia tak kata itu. Mungkin saja. Tetapi menurut beliau sendiri, ia baik. Soalnya bagaimana kita dapat mengetahui ini kemuskilan saya lah. Bila saya baca dia kata begitu, kita timbul kemuskilan. Inilah tak boleh selesai juga masalah. Soalnya bagaimana kita dapat mengetahui yang Imam Tirmidzi maksudkan dengan hasan itu sanadnya, dan yang dimaksudkan dengan sahih itu ialah matanya. Macam mana dia kata? Susah tu. Adakah Imam Tirmidzi karya kitab dia ni nak bawa orang dalam lembah kesusahan? Bukan nak menyelesaikan masalah, jadi memeningkan lagi kepala. Itu kita kena cari sendiri. Dia bukan bagi. Oh, kalau macam itu sudah. Bukan dia nak menyenangkan orang. Dia menyusahkan lagi. Bawa dalam kitab dia ni, kamu cari sendiri. Oh, susah. Kamu pastikan sendiri yang mana satu. Yang saya maksudkan, matan dia ke hasan atau sanad dia yang hasan. Matan dia ke yang sahih atau sanad dia yang sahih. Yang mana satu Imam Tirmidzi maksudkan yang sebenarnya? Susah tu kita nak tahu tu. Atau sebaliknya, bagaimana pula kita dapat membezakan dan menentukan pendapat Imam Tirmidzi dan pendapat ulama-ulama hadis yang lain? Siapa yang dimaksudkan dengan ulama-ulama yang lain itu? Apabila Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih, yang mana satu daripada dua itu mewakili pendapatnya? Dan yang mana satu pula daripada dua itu mewakili pendapat ulama-ulama hadis yang lain? Susah tu. Sukar sekali untuk diterima Tirmidzi berteka-teki di sepanjang kitabnya yang amat dikagumi. Kalau macam tu dia berteka-teki lah. Daripada awal kita sampai ke akhir, banyak tu. Takkan macam tu. Sebab itu dalam dunia ilmu, kita saling menghormati. Saya sangat-sangat menghormati ahli ilmu mana-mana. Kita hormati. Bahkan dia ni dikatakan, orang ramai kata wali. Sebab apa? Dalam kitab tu sendiri, cuma saya tak sebut ini, tak apalah. Saya tak sebut dalam ni. Dia sebut kubur dia tu, bila dia meninggal dunia, kubur dia 2 bulan bawang. Pengarang anak murid dia semua, dia pergi ambil tanah, dia bawa balik rumah dia 2 bulan dia bawang. Pelik. Jadi bagi orang ramai, orang kata wali lah kan. Orang kata tu lah, wali ni hanya ada benda pelik-pelik kan. Kalau tak ada benda pelik tu, kita tak kata wali. Tanda kepada kita orang awam ni umumnya begitulah. Begitulah. Jadi dengan sebab ada benda-benda macam ni, kadang-kadang orang awam dia kata mesti pendapat dia lebih baik, mesti pendapat dia lebih kuat, mesti pendapat dia lebih kuat. Tapi bagi saya, sejauh yang saya perhati, tidak begitu. Kalau Allah SWT nak mengurniakan kepada dia begitu, ya itu satu kelebihan dia. Tapi dalam dunia ilmu, kita tak boleh kata mesti yang dia punya lebih kuat. Kuat apabila dalil dia kuat, apabila hujah dia kuat.
Dan apabila boleh menyelesaikan masalah, bukan semakin menimbulkan masalah. Tak ada jaminan, tak ada jaminan semua ni. Siapa-siapa pun, kalau betul-betul dia wali pun, tak ada jaminan pendapat dia lebih baik daripada yang lain. Dan sentiasa dia tu betul, berada di atas landasan yang betul, lebih betul daripada, tak ada jaminan. Saya sudah perhati banyak. Ini salah satu. Sama juga macam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dianggap sebagai ketua wali. Kalau kita tengok dalam kitab dia, Ghuniyatul Talibin, atau nama lainnya Al-Ghunyah li Talibil Haq, banyak benar benda yang tak masuk akal. Bukan tak masuk akal, bercanggah dengan kaedah. Kepada orang-orang yang tak faham, tak belajar, dia tak kira dah. Dia kira ini siapa pun. Dia tak kira dah kemungkinan ada tokoh tambah ke, siapa yang masukkan, sisipkan dalam kitab tu mungkin, kemungkinan. Dia tak kira dah. Dia kira ini mesti dia betul. Sebab apa? Banyak kalau kan, selalu dia mimpi jumpa dengan Rasulullah. Ada pula yang berpahaman ya Allah tu, dia kata berjumpa, sedar-sedar begini, bukan mimpi pun ada. Banyak kali bukan seperti kita. Takkanlah dia tak tanya Rasulullah. Ini alim ni macam mana, yang ni yang betul ni macam mana. Mestilah ada. Dia buat mesti begitu, padahal tak mesti. Tak mesti. Hebat macam mana tu tak mesti. Dia boleh jadi salah, boleh jadi betul. Itu dalam dunia ini. Dan mesti kita kena mengambil kira orang lain juga. Orang lain juga. Apa kata orang lain tentang hadis? Dia tidaklah dikenali, misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani tidaklah dikenali sebagai tokoh hadis besar. Tidak. Ramai lagi tokoh hadis lain yang besar. Takkan kita nak ketepikan semua. Mereka kata hadis ini tidak sahih, bahkan hadis ini maudhu'. Kalau tak kira, dia silap, dia tu bawa benda-benda macam ini sehingga jadi umum dalam masyarakat. Silap. Itu dalam dunia ilmu, kita silap, salah, kita kata salah. Dari segi hormat, kita mengharapkan Allah SWT mengampunkan dia, memberi kedudukan yang baik-baik orang-orang yang berjasa pada agama. Ya, betul, itu kena begitulah sikap kita. Tapi nak kata dia betul semua, tak boleh, tak boleh. Nak kata yang dia lebih baik, pendapat dia lebih baik, lebih menyelesaikan masalah, bagi saya tidak. Banyak saya tengok contoh-contoh seumur. Sama juga orang kadang-kadang yang kata kalau keturunan Rasulullah lebih baik, mesti betul. Itu silap. Tak ada jaminan semua. Jadi kalau keluarga Rasulullah ada cucunya, mesti Islam lah. Mesti tidak begini-begini lah. Tidak boleh melakukan bid'ah apa misalnya, mesti ada jaminan. Tidak, silap kalau macam itu. Silap asas dia silap. Tak boleh buat asas fahaman yang seperti itu. Bahkan dia ada kemungkinan yang mana baik sesuai dengan sunnahnya, yang tetap, yang sudah terang benderang, ada di dalam semua kitab, difahami oleh semua ulama. Ya betul. Kalau tak ikut itu, siapa pun tak terima. Sepatutnya duduk di situ. Kalau duduk di situ senang, selesai. Tidak jadi ta'assub. Tidak jadi ta'assub. Yang ke-8, walaupun berbagai-bagai pendapat dan pandangan telah diberikan oleh para muhaddithin berkenaan dengan perkara ini, penulis tetap berpendapat istilah hasan sahih merupakan suatu istilah baharu oleh Imam Tirmidzi. Saya sendiri mengatakan ini istilah memang betul, itu istilah baharu. Tetapi dengan tepat, tak berani nak kata juga. Itu dengan tepat. Cuma seperti orang lain, boleh jadi bid'ah. Boleh jadi. Ia mempunyai maksud yang tersendiri. Penjelasan yang lebih mendalam tentangnya boleh didapati di dalam Kitabul Ilal, di akhir Jami' Tirmidzi. Di dalamnya Imam Tirmidzi menyebutkan begini tentang istilah hasan dia tu, kita kena faham. Setakat mana yang ada dia sebut, kena ambil kira. Kalau tak ada sebut, nak buat macam mana? Kalau dia ada sebut, kena ambil kira.
Dia ada sebut di dalam Kitabul Ilal ni. Kitabul Ilal ni kitab yang berasingan sebenarnya, tapi dia ada kaitan rapat dengan Tirmizi. Ada kaitan rapat dengan Tirmizi. Dengan sebab itu kalau kita belajar seperti macam saya lah yang belajar di Pakistan, memang kita belajar berguru juga Kitabul Ilal. Jadi bukan Jami' Tirmizi sahaja baca dengan guru, tapi Kitabul Ilal itu pun baca dengan berguru. Dia sebut apa? Wa ma dzakarna fi hadzal kitab hadithun hasan fa innama aradna bihi husna isnadihi. Indana kullu hadithin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadhib wa la yakunu al hadith shadhan wa yurwa min ghairi wajhin nahwa dhalik fa huwa indana hadithun hasan. Itu katanya di dalam Kitabul Ilal. Bermaksud apa yang kami sebut di dalam kitab ini, maksud kitab ini yakni kitab Jami' Tirmizi. Sebab itu Kitabul Ilal dengan Jami' Tirmizi dia rapat, dia ada kena-mengena. Sebagai hadis hasan, sebenarnya kami maksudkan elok isnadnya. Elok isnadnya di sisi kami, yaitu setiap hadis boleh kita baca husna isnadihi indana. Boleh kita berhenti sini. Boleh juga kita baca begini, fa inna ma aradna bihi husna isnadihi, berarti titik. Indana itu khabar muqaddam. Boleh juga. Kalau macam tadi tidak khabar muqaddam. Jadi boleh kita titik di sini. Kita kata maksud kami maksudkan elok isnadnya, titik di sini. Di sisi kami, jadi di kalau Melayu itu di huruf besar, kira-kiranya. Kalau macam itu bermakna kita pakai indana itu sebagai khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Kullu hadithin itu jadi mubtada muakhar dari segi i'rabnya. Itulah aja. Boleh dua-duanya boleh. Tetapi yang di sini kita titik tu selepas di sisi kami. Kullu hadithin yurwan ini itu jadi kullu hadithin jadi mubtada. Jadi mubtada, bukan mubtada muakhar. Itu dari segi i'rabnya lah, dari segi nahwu. Tak salah kita faham begitu pun tak salah. Begini pun tak salah. Sebab kita Arab ni dia tak ada titik. Sebenarnya kita lama ni, bahasa Arab lama ni tak ada nuktah, tak ada koma, tak ada nuktah bertindih, tak ada pembuka kata, penutup kata, semua tak ada. Semua ni dia bergantung kepada kaedah. Kaedahnya apa? Macam kita kata tadi, ini khabar muqaddam. Kenapa? Khabar muqaddam itu macam mana? Jadi kalau kita baca, kita berhenti di sini. Fa inna ma aradna bihi husna isnadihi indana kul. Gitu. Cara baca, daripada cara baca tu kita tahu. Ini sebagai apa, ini sebagai apa. Setiap hadis yang diriwayatkan dalam keadaan tidak ada di dalam isnadnya orang yang dituduh dusta, hadis itu pula bukan syadz dan maknanya diriwayatkan bukan melalui satu saluran riwayat sahaja, maka itulah hadis hasan di sisi kami. Imam Tirmizi kata. Jadi kita habis kira dia kata apa hasan tu. Bila dia kata hasan sahih, kita ingat apa yang pernah dia kata tentang hasan, hadis hasan. Di sinilah letaknya perbezaan di antara pengertian hasan di sisi Imam Tirmizi dan hasan di sisi ulama hadis yang lain. Hasan pada pandangan Imam Tirmizi adalah hadis yang salah satu syaratnya ialah tidak ada di dalam isnadnya orang yang dituduh dusta. Itu berbeza daripada orang lain tidak begitu. Sedangkan ta'rif hasan menurut ulama-ulama hadis yang lain ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, tetapi ia kurang daripada segi dhab, naqisul dhab. Sebelum ni kita sudah bincang tentang ta'rif dia pada muka surat 33 tu di atas. Hadis sahih macam mana? Hadis hasan macam mana? Mengikut ulama kebanyakan.
berbanding perawi hadis sahih. Perbezaan ta'rif di antara keduanya adalah sangat besar. Beza. Kalau berdasarkan ta'rifan Imam Tirmidzi, sesuatu hadis masih berkedudukan hasan walaupun terdapat perawi dhaif, asalkan perawi itu tidak dituduh dusta. Hasan lagi, bagi dia hasan lagi. Sebab perawi dia tidak dituduh dusta. Kalau ada dituduh dusta, baru tak boleh hasan. Jadi hadis dhaif pun boleh hasan. Gitulah kegiatan. Selain hadis itu tidak syadz dan maknanya tidak diriwayatkan melalui satu saluran riwayat sahaja, itu syarat. Tidak syadz. Syadz ini kita sudah faham dah. Syadz ini istilah hadis juga, bukan syadz apa ni, mengikut bahasa Arab tu. Tidak. Sebab itu dalam kitab-kitab selalu dia sebutkan mengikut bahasa dia, mengikut istilah dia. Jangan kita pakai mengikut bahasa sini. Ini bukan bahasa Arab. Bahasa Arab mana syadz, mana ganjil, yang nadir. Ini bukan. Ini hadis yang sahih juga, diriwayatkan oleh perawi-perawi yang sahih juga, tetapi perawi dia tu seorang saja, yang dia tu bercampur dengan perawi-perawi hadis sahih yang lain. Lama lagi mungkin bercampur semua sekali, mungkin bercampur kepada satu perkataan sahaja yang menyebabkan jadi maknanya berbeza. Jadi hadis itu dipanggil hadis syadz. Walaupun sahih itu, kalau nak kira dari segi sanad sahih, hakikatnya hadis macam ni dhaif juga. Dan maknanya tidak diriwayatkan melalui satu saluran riwayat sahaja. Hadis yang pada asalnya dhaif, apabila mencukupi syarat di atas, akan dinilai hasan jika turuknya banyak. Jika turuknya banyak, makna dia lebih kurang dekat-dekat sama. Jadi walaupun tiap-tiap satu daripada itu dhaif, Imam Tirmidzi kata hasan, melihat kepada banyak turuknya, yang saluran riwayatnya, saluran sanadnya banyak, dan benda yang diceritakan itu lebih kurang sama makna, walaupun lafaznya tak sama. Yang macam tu Imam Tirmidzi kata hasan. Orang lain kata tak hasan, dhaif. Macam mana walaupun banyak salurannya, berbeza-beza sanadnya, tapi kalau tiap-tiap satu itu dhaif semua. Dhaif semua. Tiap-tiap satu pun dhaif. Gabungan semuanya pun dhaif juga. Dhaif juga. Tidak jadi hasan. Tidak jadi hasan. Kalau selagi tidak ada hanya sekurang-kurangnya satu hadis hasan. Kalau ada hadis yang kandungan macam itu, dia jadi hasan li ghairi. Dia jadi hasan li ghairi. Tidak hasan li dzati. Yang dia jadi hasan li ghairi. Yang hasan li dzatinya, yang hasan itulah yang bertaraf hasan. Itulah yang dikatakan hasan. Ada yang lain-lain yang dhaif ni dikatakan hasan li ghairi. Itu mengikut istilah ulama-ulama hadis yang amal-amal ini, kebanyakan itu. Tapi Imam Tirmidzi kata tidak, ini hasan. Ini bermakna taraf hadis hasan Imam Tirmidzi lebih rendah daripada taraf hadis hasan yang diterima oleh ulama-ulama hadis yang lain. Jadi pendarasan itu Imam Tirmidzi ini lebih rendah sebenarnya. Lebih rendah. Bila Imam Tirmidzi kata hasan, jangan terpedaya. Sebab itulah ulama-ulama seperti Imam Zahabi dan lain-lain lagi dalam kitab mereka masing-masing, ini jadi satu ungkapan yang perlu diingat apabila baca Tirmidzi. Apa dia mereka kata? La taqtarru bitahsini Tirmidzi. Jangan kamu terpedaya dengan Tirmidzi menghukum sesuatu hadis itu sebagai hasan. Boleh jadi hadis itu dhaif. Jangan tengok dulu orang lain kata hasan tadi. Kalau orang lain kata
hasan, ya boleh. Kalau dia saja kata hasan, nanti dulu. Jangan terpedaya. Saya sebelum pada ni sudah buat contoh dah kan. Sebelum pada ni, kenapa Imam Tirmidzi kata hasan? Hasan juga. Terus dhaif semua tu, tapi banyak saluran dia. Kan cerita tu sama, lebih kurang sama makna dia. Imam Tirmidzi kata hasan. Kenapa begitu? Sebab banyak sesuatu hadis ini walaupun dhaif, apabila banyak dia jadi kuat. Saya pernah buat contoh sebelum ini kepada pelajar-pelajar saya di dalam Kautar pun contoh juga, di lain pun contoh juga. Kita andaikanlah Muhammad Ali yang ahli tinju kan, yang hebat. Tapi sekarang dia macam lain dia ceritanya kan. Tak kira lah, dia dulu kan. Sebab orang lain tak sebanyak tu dapat Johan. Tak banyak kali, tapi dia banyak kali. Kira-kiranya kalau budak-budak biasa ni, budak kita ni biasa, kalau kena tumbuk dia melayan kita, melayan. Terutama kalau budak-budak kecil, belasan tahun, 11 tahun, 12 tahun, dia nak lawan dengan dia seorang tak boleh. Tapi budak-budak ni kita kata yang lemah-lemah lah, lemah. Seorang tak boleh lawan, 2 orang tak boleh lawan, 10 orang tak boleh lawan. Kalau 40 orang tak boleh lawan juga. Boleh jadi mati dia. Yang ini cekik yang ini pegang kaki, yang ini buat begini, kan? Yang lemah tu bila banyak dia jadi kuat. Yang misalnya sama juga cerita orang dulu. Saya ingat lagi masa belajar sekolah dulu, sekolah rendah, yang si ayah tu nak ajar dia adik-beradik dia, anak dia yang banyak beradik ni supaya bersatu, supaya jangan berpecah. Ayah dia suruh patahkan kayu kan, kayu ranting kayu yang kecil. Kalau satu-satu mudah patah. So dia ambil satu berkas macam bergempak. Tak boleh kan? Begitulah juga dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang lemah, tapi kalau banyak dia jadi kuat. Itu maksud Imam Tirmidzi. Jangan kamu ketepikan saja. Kamu tak kira tu, tak mau dengar tau. Bila kata dhaif, jangan. Tengok dulu dhaif macam mana. Kalau banyak, itu maksud Imam Tirmidzi. Salah satu maksud dia lah, saya rasa dia buat Tirmidzi, dia guna istilah hasan dia sendiri dengan cerita benda. Sebab hadis dhaif itu boleh jadi sebenarnya ada asalnya daripada Rasulullah SAW. Boleh jadi ada. Cuma oleh kerana perawi-perawi ini ingatan yang tak kuat atau ada masalah, boleh jadi tak sampai kepada kita sebagaimana sepatutnya. Yang sebenarnya itu yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW juga berbeza dengan hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu' ni tak pernah langsung, tak mungkin. Kalau kata hadis dhaif ni, jangan kita dustakan. Tak boleh kita dustakan. Cuma kita tak boleh pakai, tak boleh nak buat hujah dalam perkara ni. Nak kata ini dengan pasti begitu, kecuali kalau ada dalil lah. Ada dalil yang kukuh, lain dah, tak apalah. Tapi kalau semata-mata semua ada dhaif itu kita kata ni dusta, tak boleh kita hukum dusta begitu terhadap hadis dhaif. Sebab dia ada juga tenaga, dia ada juga hakikat. Macam tadi lah. Cuma apabila digabung, kalau dhaif itu sebab itu dia dhaif ni pun banyak tarafnya pula kan. Kalau dhaif jiddan itu lain, kalau dhaif jiddan itu lain. Tapi kalau tidak dhaif jiddan, atau ada satu dhaif jiddan tapi yang banyak lagi ini tidak dhaif jiddan, lain. Jadi itu maksud Imam Tirmidzi buat benda-benda gini. Kenapa dia buat berbeza daripada orang lain? Iaitu jangan kita pandang lekeh, pandang tak ada nilai langsung, tak perlu dihiraukan langsung hadis dhaif itu, jangan. Kalau saya gabungan banyak yang dhaif itu, sanadnya banyak, ceritanya sama, saya kata rasa
Dia boleh ada ketika-ketikanya kita boleh guna. Tapi tengoklah untuk apa. Kalau akidah tak boleh macam mana aku tak boleh. Baiklah. Jika turuknya tidak banyak sekalipun, tetapi hadis tersebut tidak tergolong dalam hadis syadz dan perawinya tidak tertuduh dusta, ia juga dinilai hasan. Kalau tak banyak pun, ada satu dua, tidaklah banyak sehingga jadi kita rasa kuat, tidaklah sampai peringkat itu. Tapi kalau syarat tadi sudah ada, ya sudah hasan. Jadi sudah hasan. Ini bermakna taraf hadis hasan Imam Tirmidzi lebih rendah daripada taraf yang diterima oleh orang lain. Bagaimana pula dengan hadis yang sedang kita bicarakan ini? Tentu bicara sekarang ini berkata, dia tidak kata hasan saja, hasan sahih. Macam mana? Ia dihukum oleh Tirmidzi sebagai hasan. Sedangkan jika diteliti, tidak ada seorang pun dari kalangan perawinya yang lemah. Mana para ulama hadis menganggap kesemua mereka adalah tokoh-tokoh yang dipandang tinggi. Tiada jawapan dan penjelasan yang benar-benar konkret dan memenuhi semua syarat dapat diberikan. Sebenarnya tak boleh nak kata putus. Tak boleh nak kata putus. Mungkin jawapan yang paling hampir adalah Imam Tirmidzi mahu mengisyaratkan kepada beberapa sanad hadis ini. Ada di antaranya yang hasan dan ada pula yang sahih. Itu seperti kata Ibnu Salah. Begitu juga mungkin ada di antaranya bertaraf dhaif, tetapi oleh kerana turuknya banyak, maka kedudukannya menjadi hasan. Jadi istilah hasan sahih bukanlah hanya terbatas kepada jalan riwayat sesebuah hadis yang dikemukakan sahaja. Jadi kita kena ingat bila baca Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi, dia kata hasan sahih, jangan kita ambil kira yang dia kemukakan itu saja. Jangan kita ambil kira yang itu saja. Kita kena ingat selalu juga Imam Tirmidzi dia ada istilah selepas dia kemukakan hadis itu, macam hadis ni dia ada wafil bab an fulan itu. Dalam bab ni berhubung dengan perkara ni ada juga riwayat daripada orang yang jadi boleh jadi Imam Tirmidzi nak kata hasan itu merujuk kepada yang dia kemuka. Dan yang sahih banyak lagi. Kamu tengok fil bab ataupun sebaliknya yang Imam Tirmidzi hasan sahih itu, yang sahih itu yang dia kemuka. Kita nak tahu macam mana? Tengoklah perawi dia tu. Perawi dia tu perawi hadis sahih ke atau hadis hasan? Kalau perawi hadis sahih, kita katalah hadis itu sahih. Jadi yang hasan tu bukan itu lah, bukan yang itu, yang lain. Yang lain itu di mana? Yang dia isyaratkan dalam fil bab. Macam di sini kan? Ini muka surat 36 di atas. Abu Isa berkata lagi, berhubung dengan bab ini ada riwayat daripada Uthman bin Affan, Thauban As-Sunabihi, Amr bin Abasa, Salman dan Abdullah bin Amr. Beberapa orang. Itulah yang dikatakan fil bab, riwayat fil bab yang diisyaratkan oleh Tirmidzi. Kalau kita kata yang Tirmidzi kemukakan ini hadis nombor 2 sahih, oleh kerana perawi-perawinya adalah perawi-perawi hadis sahih, maka hasan yang dia kata hasan itu kita kena cari di sini. Ada yang bertaraf hasan, bukan semuanya bertaraf sahih. Ada yang hasan begitu. Atau kalau
Yang dia kemukakan itu hasan, yang dia kata sahih itu yang mana? Ini pada riwayat-riwayat fil bab yang dia isyaratkan. Akan ada kalau kamu kaji, kalau kamu tengok, yang sahih, bertaraf sahih. Sebab itu saya kata hadis ini hasan sahih, yang merujuk kepada kandungan dia, matang hadis itu, isi dia. Ada diriwayatkan melalui saluran yang hasan, ada juga yang sahih. Saya telah isyaratkan kepada beberapa daripadanya. Kamu tengok, takkanlah tunggu nak bagi semua kan, nak suap pula. Dah lah koyak, puas tu, nak suap pula, suap sendiri kan. Bukan budak-budak. Kalau budak-budak tak layak langsung makan tu. Kalau budak-budak tak layak langsung. Ini sudah layak, cuma tak pandai nak koyak. Saya koyak kan sebahagiannya saya sudah buka. Jadi kamu makan sendiri lah, suap sendiri lah. Jangan tunggu dia buat semua. Dia sudah isyarat. Dia sudah isyarat. Dan filbab itu ulama-ulama tulis kitab yang berasingan. Filbab. Yang ini misalnya hadis ini daripada Uthman bin Affan, mana sana? Di mana kalau dalam kitab-kitab yang ada sekarang ini kan banyak kitab-kitab hadis di mana? Jilid berapa, muka surat berapa, di bawah bab apa, disebutkan. Khusus untuk ini saja. Dia jadi kitab besar. Salah satunya yang terkini lah. Ini yang bagus. Dahulu telah ditulis oleh Hafiz Ibn Hajar Al-Lubab fi Baqal Tirmidzi wa fil Bab. Yang terkini ditulis oleh Dr. Habibullah Mukhtar, menantu kepada Maulana Banuri, pengasas Jamiah yang saya belajar dahulu. Menantu dia tu alim juga. Dia buat kitab namanya Kashfun Niqab Amma Qala Tirmidzi wa fil Bab. Kitab itu 5 jilid. 5 jilid itu bahas ini saja, bukan bahas hadis. Bahas ini saja. Nak ceritanya ini tarafnya apa? Hasan ke? Atau sahih? Atau dhaif ke? Baru kita nampak yang Imam Tirmidzi kata hadis ini hasan sahih. Itu apa maksud? Baru kita nampak bila baca kitab. Jadi walaupun Imam Tirmidzi ini tulis sebuah saja, sebiji, tetapi bila siap sebagai mana dengan syarah, dengan apa dia semua ada kaitan dengan filbab dia saja pun orang tulis. Jadi hakikatnya banyak lah. Hakikatnya banyak. Tetapi oleh kerana turut yang banyak, maka kedudukannya menjadi hasan. Jadi istilah hasan sahih bukanlah hanya terbatas kepada jalan riwayat sesebuah hadis yang dikemukakan saatnya sahaja. Dengar itu. Jadi kalau Imam Tirmidzi ini di bawah bab ni dikemukakan satu hadis ni sanad satu. Jangan kita ingat bila dia kata hasan sahih itu hasan untuk sanad itu yang sama, sahih itu pun untuk sanad yang sama. Bukan begitu. Silap kalau kata begitu. Tapi kita kena mikir tadi. Yang dia kata hasan itu boleh jadi yang dikemukakan, boleh jadi juga yang tidak dikemukakan. Itu nak dapat itu yang mana? Di mana? Kena cari filbab ini. Filbab ini yang dia isyarat, ini ada Sauban, ini hadis Uthman bin Affan, ini hadis As-Sunabi. Ini tengok, baru kita dapat yang dia sebut hasan. Mungkin kita kata, kenapa dia tidak sebut? Kadang-kadang dia kata gharib. Ini hadis hasan sahih gharib. Sebab memang ini hadis ini ada juga yang dhaif. Gharib itu dengan makna dhaif. Kenapa dia tak sebut? Mungkin kita mungkin. Kenapa dia tak sebut? Padahal ada pun yang dia isyarat ni pun ada yang dhaif. Bukan sahih dan hasan saja. Bukan setakat itu saja. Yang dhaif pun ada. Nanti tanya. Saya ada tulis. Yang mana? Kenapa dia tidak kata hadis ini hasan sahih gharib seperti mana kadang-kadang dia kata begitu? Jawabnya bagi saya tak ada dalam kitab. Bagi saya lah, saya nampak dia nak cakap ini masalah apa?
ini masalah ni apa ni, dia pergi kepada masalah akidah. Kan? Bila kita ambil air sembahyang, wudu, dosa tu, apa faedahnya untuk hukum kalau cerita dosa tu? Apa yang kita faham? Kita nak percaya atau kita tidak nak percaya? Kalau kita dengar saja cerita tu, kalau kita nak dengar saja cerita tu, kita nak percaya atau tidak nak percaya? Kalau dalam bab percaya ni, dia kena ada tinggi, tak boleh yang dhaif. Kalau dhaif macam tersebut saja sebagai sokongan gitu, yang sebenarnya yang dikehendaki yang sahih dia. Mana yang sahih itu? Nah, sebab itulah ulama-ulama hadis kan, dia hadis yang sahih boleh dijadi landasan ataupun asas kepada akidah. Kebanyakan ulama hadis faham gitu. Dia tidak semesti syaratnya sampai ke peringkat mutawatir. Tidak syarat. Sahih saja. Tidak mutawatir pun. Sebab macam cerita. Baik, kalau kita nak tunggu mutawatir, jadi apa kesannya kepada kita? Jadi cerita ni kita nak dengar, kita nak faham macam mana? Kita nak guna macam mana? Kita nak percaya atau tidak? Untuk sampai ke peringkat percaya, dia kena macam mana? Sekurang-kurangnya sahih. Sekurang-kurangnya sahih. Apalagi kalau Imam Tirmidzi dia kata hasan, yang dhaif pun hasan juga kan? Yang dhaif pun hasan juga kalau banyak salurannya, itu tak boleh. Kalau dalam bab akidah untuk percaya benda tadi, dia mesti kena ada yang sahih. Yang dhaif itu tak sebut pun tak apa. Sebab bukan kita nak bergantung dengan dia. Nak bergantung dengan dia pun tak boleh. Nak bergantung dengan dia pun tak boleh. Kita kena bergantung dengan yang sahih. Kena bergantung dengan yang sahih. Jadi yang sahihnya ada. Itulah yang Imam Tirmidzi kata asal sahih ada. Bolehlah kalau kita nak buat pegangan. Tidak kata benda ni untuk amalan saja, amalan saja. Amalan pun dah dapat kelebihan. Kelebihan tu tidak dia berkait dengan kepercayaan. Dia berkait dengan kepercayaan juga. Kita dapat kelebihan itu. Bersih kita, jadi suci jiwa kita. Itu ada kena-mena dengan keyakinan, akidah juga tu. Sebab itulah dia tak sebut yang baik. Sebab yang baik tak boleh dibuat alasan. Tak boleh dibuat alasan untuk akidah. Sekadar untuk fadail, boleh. Sekadar untuk fadail itu pun tengok jugalah. Tengok juga keadaan macam mana. Pandangan ini menjadi lebih kuat apabila terbukti Imam Tirmidzi menyebutkan berhubung dengan riwayat lain yang dikemukakan di dalam kitab ini begini. Hadis ini adalah sahih, hasan dan gharib. Ada juga kata begitu. Mengikut kaedah yang biasa, penilaian hadis oleh Imam Tirmidzi ini adalah sesuatu yang mustahil. Kerana apabila mana-mana hadis sudah sahih, ia tidak akan menjadi gharib. Gharib dengan arti dhaif, tak boleh dah. Jadi apa? Apa pula dia tambah gharib? Sebab itu maksud dia bukan yang dia kemukakan itu saja. Yang dia kemukakan itu salah satu daripada disebut. Mungkin hasan, mungkin sahih, mungkin dhaif. Jadi yang tidak termasuk dalam yang dia kemukakan itu ada lagi dalam filbab, itulah dia isyarat. Di situ kamu akan bertemu lah. Mengikut baik. Sebab Imam Tirmidzi selalu guna gharib. Dia jangan guna dhaif. Padahal gharib ini tidak semesti lagi dhaif. Tak mesti. Gharib ada dua makna. Satu gharib dengan makna dhaif. Satu lagi gharib dengan makna tafarrud, perawi. Yang perawi bersendirian dalam meriwayatkan. Walaupun dia tu orang kuat. Jadi kalau macam tu dia boleh jadi gharib pun boleh jadi sahih juga. Boleh jadi sahih juga kalau begitu. Kalau gharib dengan makna tafarrud itu. Jadi kena tengok mana perkara lah. Gharib ni Imam Tirmidzi pakai dalam makna dhaif atau dengan makna tafarrud perawi. Kalau dengan makna tafarrud perawi, dia boleh masuk tu. Dengan hasan pun boleh, dengan sahih pun boleh.
Yang kata tak mungkin, mustahil itu kalau gharib itu dipakai dengan makna dhaif. Tak boleh. Begitu juga sebaliknya. Kata-kata Imam Tirmidzi itu memang dimaksudkan dengan hadis yang diisyaratkannya di dalam filbab yang kita sebut tadi. Tiada lagi penjelasan lain yang lebih meyakinkan. Kalau bagi saya itulah yang paling baik dalam banyak-banyak. Walaupun ada ketikanya yang disebut tadi oleh ulama-ulama tertentu tadi dalam pendapat kita boleh pakai pada tempat-tempat itu. Tapi nak kata setiap kali jumpa ini mesti pakai ini, tak boleh. Tak sesuai. Cuba perhatikan kapan pendapat ini letak di atas setiap kali betul. Jangan ketepikan mana-mana saja. Tapi bagi saya kebanyakannya bila Imam Tirmidzi kata begini, maka salah satu yang dia sebut itu maksudnya yang dia kemukakan. Dan yang lagi yang tak sesuai dengan dia kemukakan itu boleh kita dapati dalam isyaratnya filbab. Itulah yang terbaik. Tiada pasti di antara sekian banyak hadis yang diisyaratkan dalam filbab terdapat hadis-hadis yang menepati kata-kata Imam Tirmidzi. Yang dia kata 2-3 tu istilah dia guna mesti ada, kena. Sama ada ia sahih, hasan maupun dhaif. Dengan mengguna pakai pendapat ini, segala kekeliruan berhubung dengan kata-kata Imam Tirmidzi ini akan terungkap. Wallahu a'lamu bis-shawab. Begitulah. Tapi kadang-kadang ada juga ini yang peliknya. Yang dia isyarat itu tak ada. Kalau kita cari yang dia isyarat itu hanya tepat untuk 2 saja yang dia sebut. Yang satu lagi tak ada. Tak ada, tak tepat. Jadi macam mana? Kalau begitu, kita kena anggap filbab yang Imam Tirmidzi sebut itu dia tak sebut semua sekali. Ada lagi yang dia tinggal. Yang dia tinggal itu akan ada yang menepati yang dia sebut. Dia tidak berjanji yang dia sebut dalam filbab itu semua dia tidak berjanji. Cuma sebahagian besar atau yang terpenting daripada dia sebut. Mungkin ada yang dia tidak sebutkan itu, dia isyaratkan juga kepada dia. Sebab apa? Sebab ada ketika bila dia kata begini hanya tepat untuk 2 istilah saja. Misalnya sahih dan hasan saja. Yang gharib itu mana? Tak ada. Kita bila kaji dalam filbab itu tak ada yang menepati gharib yang dia kata. Tapi dia sudah kata. Kita kena cari lagi. Akan jumpa. Itulah cara dia. Tapi biasanya yang dia sebut tak akan ada lah. Asalnya kita pun sudah lewat sebab start pun lewat malam ni. Sebenarnya saya 2 jam, hampir 2 jam delay kan. Itu sebab itu sebab lewat kan. Maaf lah lewat. Macam mana? Bukan kita sengaja kan. Jadi rasanya untuk malam ni hanya setakat tu. Kalau kita pergi lagi pun tak habis juga. Subhanallah.